رسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهر وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, saya muliakan Barisan Imam Bilal Jawatan Kuasa Madrasah yang tidak jemu menghadiri majlis ilmu, tidak jemu menunggu. Masya Allah, nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dah turun naik balik, turun balik. Naik balik tak sampai lagi Ustaz, turun balik. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur pada Allah Ta'ala. Kita harapkan segala daripada kesusahan kita ini menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat saya pada pesanan Tuanku Haji Razali, Tuanku saya. Waktu tu dia tengah, ni saya nakal detail sikit. Dia tengah repair enjin kereta. Tok Guru saya ni serba boleh. Enjin kereta dia barai. Tangan orang berkat. Tok Guru lah, nak murid dia belum tentu lagi. Kan? Tok Guru. Dia tengah ketatkan, saya pun tak tahu apa yang dia tukar, radiator ke apa, tak tahu. Dia kata, zikri ilmu ini dan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan banyak mana telaah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Kan? 6 kutubus sittah. Mustadrak Imam Hakim dan sebagainya. Ataupun kitab-kitab yang lain dalam akidah. Kan? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita bahas kat sini. Ataupun Aqidatul Awam, Aqidatul Najin, Risalatul Tauhid, Zuhratul Murid, naik lagi. Itu semua tidak memadai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak dengan makhluk Allah yang lain, yakni para malaikat, secebis sedikit sahaja kefahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi asbab, menjadi sebab, menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala besok adalah kesusahan kita. Ya Allah, dalam waktu ini aku sanggup datang dalam majlis ilmu ini. Ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu aku sakit, aku susah, apatah lagi senang, ataupun dalam waktu mana-mana pun tetap aku istiqamah pada jalanmu. Ini alasan-alasan para ulama. Ini dah tidak lagi pada peringkat awam, tidak. Ini adalah peringkat muhsin. Mereka yang mencari-cari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja melepaskan batuk di tangga dengan amal ibadat sahaja, tidak. Dia rasa dia melakukan ibadat sahaja kemudian cukup, tidak. Bahkan dia hati dia, bagaimana dia memandang dalam ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia memandang dalam kehidupan dia terhadap makhluk lain. Ini semua akan menjadi titian ataupun menjadi hujah besok untuk dia di akhirat. Semoga Allah pilih kita, insya-Allah. Saya azam sikit je. Ini. Ustaz borak ya. Kan pukul 10 habis kan. Saya azam nak habiskan yang hari tu. Ingat lagi kita bahas orang jahil.
Ingat lagi? Anti ingat lagi anti? Ingat tak hari tu? Ada buat catatan ke hari tu? Kita bahas orang yang perlu kita jawab soalan dengan orang yang tak perlu kita jawab soalan. Ingat lagi tak? InsyaAllah. Kita habiskan bab tu. Tidak amanah. Kalau bahas pauh-pauh ni, tak amanah. Laisa imanu ila laman amanah. Tidak beriman bagi mereka yang tidak amanah. Ke dalam ilmu, penyampaian itu perlu tuntas. Perlu habis. Sampai kesimpulannya. Ulama sebut. Supaya apa? Kesimpulnya. Tu kesimpulannya. Sampai kesimpulnya. Tidak gantung ilmu tadi. Begitu ilmu akidah tak boleh separuh-separuh. Mengaji macam ni, apa tu pening sendiri. Kan? Dia kena mengaji habis insyaAllah. Kita ambil di dalam kitab Hikamnya Imam Ghazali. Ustaz Mandai je sebut kitab Hikam. Hikam bagi saya, kata-kata hikmah Imam Ghazali. Cuma dalam tajuk dia Ayyuhal walad lah. Wahai anakku yang tercinta. Sebab kalam ni Masya Allah. Kalau kita memperhalusi kalam-kalam Imam Ghazali ini, ya Allah. Kerdil rasa ilmu kita ni. Tak ada apa kita. Apa kita sambung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini santai je tak apa. Kita dengar dan kita selam dalam hati kita. Malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila anqal. Amin. Insyaallah. Ila anqal. Sebelum ini kita bahaskan, kata Imam Ghazali, tinggalkan 4 perkara. Tinggalkan 4 perkara. Dan 4 perkara lagi perlu dilaksanakan. Kita baru bahas 1 perkara. 1 perkara bahas pecah 4. Tapi dalam bab ini kita sentuh 1 je. 1 perkara sebab bahan 4 ni dia berkaitan dengan orang penuntut ilmu. Untuk mengenal kita ni di bidang yang mana. Kita ni orang yang mana. Pertama kita dah bahaskan perkara pertama. Kata Imam Ghazali. Kita dah sebutkan. Ada 4 jenis kejahilan. Betul? 4 jenis kejahilan. Yang 3 tidak boleh diubati. Tidak boleh diubati. Tak boleh ubat. Jangan pandai-pandai nak ubat. Tak mampu. Siapa yang sebut ini? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang mengiktiraf beliau siapa? Para masyayikh beliau. Al-Imam Haramain dan sebagainya. Imam Ghazali ini, Masya Allah. Imam Ghazali sebut 450 hijrah dulu. Sampailah 505 hijrah. Dia hidup 55 tahun sahaja. 505 hijrah dulu dia dah sebut dah. Sekarang 1400 lebih. Kita tengok orang ni ada lagi jenis-jenis macam ni. Sama je rupanya. Zaman Imam Ghazali ada, zaman ni pun ada. Ni kena ambil tahu perkara ni. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolong dalam kalangan mereka. Okey. Kita bahas panjang dah sebelum ni. Adapun 3 penyakit jahil yang tidak dapat diubati. Pertama dah bahaskan, yakni orang yang jahil yang bertanya dan menimbulkan masalah kerana didorong oleh sifat hasad dan dengki ataupun marah. Jelas? Dia tanya tu sebab hasad pada kita. Orang macam ni, kata Imam Ghazali, tak perlu jawab persoalan dia. Tak perlu jawab. Sayugi Ghazali, engkau berpaling daripadanya dan tidak perlu membuat jawapan pada pertanyaannya. Dan engkau biarkan dia dengan penyakitnya. Kata Imam Ghazali, biar je. Sebab apa? Tidak boleh diubat. Tidak boleh diubat. Dan sepakar-pakar doktor pun, kita pernah sebut sebelum ni kan, paling tinggi sekali kepakaran dia, kepakaran dia apa dia? Paling tinggi sekali kepakaran dia. Kalau dia berjumpa dengan orang yang berpenyakit kronik, pada sudut zahir, paling tinggi sekali perkataan dia, kepakaran dia apa? Dia hanya boleh cakap apa?
orang ini sudah tidak dapat diubati. Itu saja. Paling tinggi kata Imam Ghazali. Samalah dalam bab hati ni, sama. Kata pakar dalam bidang hati ni, kata Imam Ghazali pun sama juga. Kalau kamu bertemu dengan orang penyakit kronik, ni saya sebut ni penyakit kronik semua ni. Imam Ghazali sebut. Pertama yang memang dia bertanya pada kita, dia jahil. Dia nak bertanya kepada kita kerana hasad. Hasad ni kalau kita pecah banyak lagi. Banyak lagi hasad ni. Termasuklah untuk bertanya, untuk menguji sama. Tak perlu kamu jawab persoalan mereka yang begini. Sebab dia akan menjebakkan diri kamu juga dengan penyakit ini. Dan hasad ini berpindah. Hasad ni berpindah. Kena ingat tuan-tuan. Ada kalanya awal kita tak hasad dengan orang tadi. Tapi kerana tahu dia hasad dengan kita, kita pun hasad dengan dia juga. Dia jadi macam tu. Penyakit yang berjangkit. Kalau zahir penyakit yang berjangkit yang kita tak perasan, pertama muak. Jangkit dia. Tak percaya muak dan semayang. Pak Imam Bilal. Pak Bilal naik Bilal sebelah. Contohlah kalau ada naik Bilal. Kan? AJK semua dia sah pertama sampailah belakang. Dia akan berjangkit. Bagaimana nak menolak menguap dengan cara yang betul? Yang diajarkan oleh para ulama menggunakan tangan kiri. Kemudian di bahagian belakang dengan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tutup habis. Tutup habis. Termasuk yang ada anak baby. Jangan masuk jari kat dia. Ini masuk jari. Kan? Tutup macam ni tak? Tutup di bahagian belakang. Belakang ini. Belah mana ustaz? Tangan kiri kita. Mengapa kena ta'awuz? Inilah diriwayatkan oleh baginda Nabi. Setiap menguap itu, syaitan masuk ke dalam tubuh kamu. Sebab tu selepas menguap, kita akan penat dengan ibadat. Selain pada ibadat, tak penat. Percaya tak? Main game dia tak. Oh, dia menguap tu dia lagi kuat. Tak boleh jadi ni dia kata ni. Main ML, Mobile Legend kan. Saya duduk dengan budak-budak kat rumah, ya Allah kan. Segala jenis zikir dikeluarkan. Zikir itu dan zikir ni. Kalau pergi kedai makan, dia punya suara tu boleh dengar kat meja ujung sana. Dia punya marah lah. Kawan tu tak dengar pun dalam tu. Kan? Tak tahulah dengar tak dengar. Saya tak tahu dengar ke. Mungkin dengar kot Dia pakai earphone kadang kan. Ya kot dengar kot. Dia sebut. Orang lain pun dengar perkataan tadi. Jadi dosa jariah pula. Allahu Akbar. Maka para ulama menyebut dia ajarkan untuk menguap dengan tangan kiri. Itu pertama. Yang kedua, biasanya yang zahir itu berjangkit adalah bersin dan berdehem. Sama. Kalau kawan berdehem dalam ibadat, orang lain pun akan berdehem juga. Dia mula. Kalau imam mula berdehem, habis semua berdehem. Dan sebaik-baiknya tidak digalakkan berdehem di dalam solat, tuan-tuan. Sebahagian pandangan para ulama menyebut kalau di dalam mazhab Syafi'i boleh membatalkan solat. Sebab berdehem ini ada elemen dengan buang air. Sebab itu dikhawatiri ketika itu terkeluar air kecil kita. Terkucil lah dalam bahasa kita. Takut ketika itu. Jenis yang tarik lagi dalam, lagilah kena risau. Dia dengar kawan dia kuat, dia lagi kuat daripada tu. Kena risau. Dan para ulama menyebut yang ketiga, penyakit apa? Ini dalaman. Satu-satunya dalaman yang berjangkit, para ulama sebut, yakni hasad. Hasad, dia adalah pemula bagi riak. Kenapa riak berlaku dalam diri kita? Kebanyakannya kerana hasad. Melihat orang lain lebih baik daripada kita. Dia mula, datang tu. Syaitan jentik. Ini semua orang termasuk yang cakap kat depan ni. Dia datang duduk depan, orang tak muliakan dia kan. Dia mula dah tak kenal ke saya ni. Mula dalam ni. Para ulama menyebut ni pun penyakit juga. Penyakit juga. Allahu Akbar. Habislah bab tu. Nanti tak habis, nanti kita syarah. Itu yang pertama, hasad. Hasad ini juga para ulama menyebut apabila setiap daripada permusuhan itu, kalau kita ingat lagi, setiap daripada permusuhan itu akan berakhir. Setiap jenis musuh akan berakhir. Kecuali orang yang hasad terhadap kita. Dia takkan habis. Sampai kita meninggal dunia. Habis.
Itu adalah jahil yang pertama. Jahil yang kedua pula, bahawa adalah kejahilan itu berasal daripada dungungannya. Dungu. Ni saya dah bahas belum ni? Dah kan? Dungu ini dengan bahasa apa? Apa maksud dungu? Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan hamaqah. Dungu yang semula jadi. Supernatural. Supernatural dungu. Maksud dia apa? Memang diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada orang ini. Itu pertama. Secara hakikat. Secara akhirnya kerana malas menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membuka hatinya untuk menerima perkataan orang lain. Biasanya inilah penyakit hamaqah. Dan penyakit akhir zaman hamaqah yang dimasukkan oleh Imam Ghazali ini, kita dah sebut sebelum ini. Ia bertanya dan mengiktirad, yakni mengkomplain para ulama-ulama terdahulu. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Dan dia merasai bahawa masalah yang dia hadapi itu besar. Seperti mana dia itu besar, dia rasa orang alim pun kena ambil perkara yang dia rasa besar tadi juga besar. Jelas? Sebagai contoh, saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya malam ni, insya-Allah. Sebagai contoh tahlil. Jelas? Ada orang mempertikaikan hujah tahlil. Benda ini telah dibahaskan oleh para ulama sejak dulu lagi. Maka mereka yang mempertikaikan, para ulama sebut kebanyakan daripada golongan hamaqah. Jelas? Kejahilan, kedungungan. Dungu orang ni. Dan Imam Ghazali kata apa? Jangan layan orang macam ni. Jangan layan. Sebab dia tak nak dengar apa hujah kamu. Dia tak nak dengar hujah kamu. Ustaz macam tahu. Yelah, saya pernah jumpa orang macam ni. Saya pernah jumpa orang macam ni. Sebab tu saya tahu dia tak nak dengar cakap kita. Bukan cakap kita, hujah kita daripada Quran dan hadis kita bawa. Ziarah kubur. Pertama sekali yang dia pandang pada umat Islam ini adalah keaiban. Dia pandang itu dulu. Benda lain tak apa. Jangan buat ibadat, dia cakap. Dia ikut kepala dia sendirilah, faham. Tanpa berguru. Jelas? Dan antara penyakit hamaqah juga, dia merasai, dia nak diri dia ni rasa lain daripada orang lain. Maksud dia rare daripada orang lain. Lain daripada lain. Apa dia? Kalau di sini dilakukan solat subuh dengan kunut, maka dia tak nak kunut. Jelas? Nah, tuan-tuan. Kalau tempat dia ini dilakukan, kalau habis saja majlis solat jenazah, dibawa untuk ditalkinkan, dia tak nak talkin. Dia lain daripada lain sikit. Ni penyakit hamaqah. Tuan-tuan pergilah syarah mana-mana para yang sama. Dan fahaman ini para ulama sebut sejak dulu lagi. Memang ada yang kita heran dah. Fahaman-fahaman macam ni. Jelas? Itu yang kedua. Yang ketiga. Ni kita masuk. Bahawa orang yang bertanya itu memang menghendaki petunjuk dan hidayah. Orang yang ketiga ni dia nak mencari petunjuk dan hidayah. Memang dia nak. Tetapi. Kalau kita sebut tetapi. Kalau dalam bahasa lah, lorah. Tetapi ini menafikan ayat sebelumnya. Dapat? Dia menafikan ayat sebelumnya. Saya dah masak untuk abang ni. Tapi itu dah bahas. Dia dah tolak sebelum ni. Abang sebenarnya macam ni. Tetapi, dia menafikan sebelumnya. Allahu Akbar. Tetapi apa yang ditanyakan tentang perkataan. Orang ni dia nak cari petunjuk. Dia memang nak cari petunjuk. Nak cari hidayah. Nak cari ilmu agama. Tetapi apa yang ditanyakannya tentang perkataan ulama ahli sufi. Yang besar-besar. Itu adalah timbul daripada kedangkalan kefahamannya. Ini ada juga. Ataupun dengan bahasa sekarang, kita sebut dengan kelompok yang meyakini mereka lah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dah ni, saya sebut ni. Marah orang kat saya. Tak apalah benda benar. Kulil haq wa kana muran. Tempat saya, berapa saya nak takut. Kan? Kampung kita tak perlu kita orang-orang macam ni. Sebab dia akan apa? Merosakkan masyarakat setempat. Dan saya bakal dia tanya. Sebab saya tahu kenapa tak. Dan mereka ini
Imam Ghazali sebut ni. Ulama sufi Imam Ghazali. Dan kalau di dalam akta kita, di wilayah persekutuan, saya pernah maklum dulu, kalau di dalam syarat mereka yang mengambil tauliah mengajar, surau dan masjid, ataupun mana-mana premis, di semua tempat, syarat dia pertama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah dia adalah Imam Hasan al-Asy'ari, Mansur al-Maturidi. Bukan tauhid 3. Jelas? Yang kedua, fiqahnya kena bermazhab. Dan khususnya di tempat kita dengan mazhab Syafi'i. Ustaz, mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Syafi'i pun tak habis ngaji lagi. Nak pergi mazhab Hanafi macam mana? Doa kunut pun tak tahu terjemah apa. Allahumma hdina fi man hadait. 40 tahun angkat tangan. Tak faham-faham lagi. Allahumma hdina fi man hadait tu apa tak faham lagi. Macam mana nak faham mazhab Hanafi? Allahu Akbar. Kembali kepada kelemahan diri kita. 4 mazhab. Tu bagi fiqh. Bagi tasawuf, ihsan, yakni berdalilkan, berhujahkan kepada Imam Ghazali dan juga Al-Imam Junaid Baghdadi. Dan juga silsilah sanad keilmuannya. Akhir zaman ni kena lihat guru kita ni mana sanad ilmu dia. Jelas? Dan kita kena berani ke depan. Saya berani cakap sebab saya ada sanad keilmuan kitab ini. Maka menjamin ketulinan ilmu ini. Sebab akhir ni orang dah tak pandang sanad dah. Kena tahu tu. Innalillah. Yang cakap pun ya Allahu Akbar. Dia kata sanad ni saya dah sebut sebelum ni kan. Ada sebahagian yang mengatakan sanad ini adalah tradisi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud tradisi? Kamu tak apa dia cakap. Itu hanya tradisi saja, jadi adat saja. Bukan syarat keilmuan pula. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah penyumbang kepada seperti mana agama-agama sebelum ini, yakni Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kenapa boleh dimanipulit keilmuannya? Dimanipulit kitab Bible sebab apa? Kitab Taurat, kitab Injil. Jadi Bible, jadi sebagainya dengan fahaman. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab tidak ada sanad pengajian. Tidak ada sanad keilmuan. Tidak ada penjagaan ilmu tadi, tidak ada. Dan orang yang bercakap, dia tak mampu untuk riwayatkan daripada guru dia. Ni kena risau. Saya tak marah ni tuan-tuan. Sebut. Suara dia kuat. Allahu Akbar. Maka kata Imam Ghazali, orang ini walaupun dia nak menuntut ilmu, tapi ilmu yang dia nak tuntut tadi, yakni berkenaan dengan perkataan ulama-ulama besar pada sudut sufiyah, yakni ilmu-ilmu sufiyah, ulama-ulama sufi tasawuf yang dia gagal faham dan sebenarnya bukan milik dia untuk dia faham. Kita baca dulu Tetapi apa yang ditanyakannya tentang perkataan ulama ahli sufi yang besar-besar itu adalah timbul daripada kedangkalan kefahamannya. Orang yang seperti ini walaupun ia memang benar-benar mau bertanya, tetapi ia masih jahil dan belum layak untuk memahami perkara-perkara yang dalam-dalam. Jelas? Sebab itulah kerana berselindung dengan perkataan-perkataan para ulama, mereka mengagihkan ilmu ini di tempat-tempat yang sunyi kebanyakannya. Jelas? Sepatutnya ilmu ini tidak boleh tersembunyi. Tersembunyi yang bagaimana ustaz? Ni orang lain tak boleh dengar ni. Ni ilmu tinggi-tinggi dia cakap. Siapa yang mengaji ilmu ni terbang dia cakap. Ustaz punya ada pengalaman, ada juga pengalaman. Kat Manatul Razak ni banyak juga. Kan? Mana Pemaisuri pun banyak. Dia duduk kelompok dia cakap. Lepas tu dia sebut apa kebanyakan daripada perkataannya ahlu syariah tidak memahami perkataan ahlul haqiqah. Tinggi tak tuan-tuan? Tinggi. Dia pun tak faham apa dia sebut sebenarnya. Tuan-tuan. Ahlu syariah ni apa? Ustaz yang baca kitab kat masjid ni lah. Ni lah ahlu syariah dia kata. Tunggang-tunggik melakukan ibadat tapi tidak memahami hakikat ibadat yang dilakukan dia kata. Ataupun dengan makna lain tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kali fitnah. Ini ke ilmu hakikat? Tidak. Kamu fitnah para alim ulama. Itu bukan ilmu hakikat. Dan ini kadang-kadang berada di sekeliling kita perkara ini.
Memang ada di sekeliling kita. Siap tulis buku pula. Kena faham ni tuan-tuan. Dan saya tidak menolak secara hakikat perkataan-perkataan yang mereka sebutkan. Sebab kebanyakan perkataannya adalah diambil daripada para ulama terdahulu. Termasuklah Tok Kenali. Saya bertanggungjawab bercakap tentang Tok Kenali sebab apa? Sanad keilmuan kita bersama dengan Tok Kenali. Saya ambil pada tonggu saya yang syarah kitab yang sama, Tonggu Haji Razali bin Ibrahim. Ambil pada mualim Tonggu Haji Wahid. Ambil pada Tonggu Haji Yusuf bin Ahmad. Siapa Tonggu Haji Yusuf bin Ahmad? Tok Kenali. 3 je sanad. Bila saya tanya balik sanad pada dia, mana kamu ambil? Mana abang ambil ilmu ni? Dia kata daripada guru saya lah, dia cakap. Adalah guru saya, dia cakap. Adalah. Yang ada ni kita takut ni. Ada tu. Takut tak ada. Adakan ke? Memang ada betul-betul. Jelas? Ini pun kena khawatir akhir zaman ni. Allahu Akbar. Ini ujian kita hari ini. Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, mereka ini bertanyakan tentang hakikat-hakikat yang dalam-dalam tentang ilmu, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Itu memang hakikat sebenar pada diri mereka. Dan kebanyakannya para ulama menyebut kalamnya manis, kena mengambil perkataan, dipinjam, dinakalkan daripada para ulama-ulama terdahulu. Memang manis. Memang manis. Mengenal diri. Bagaimana diri kita. Bagaimana keadaan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan yang sebenar. Dan perkataan-perkataan ini kebanyakan dia dikeluarkan dengan mudah. Dan Tuhan kata begini, Tuhan kata begini, dia cakap. Kebanyakannya disiplin perkataan begitu. Dan ini perlu disebut. Sebab apa? Sebab telah mengambil hakikat sebenar ilmu itu. Bukan daripada ahlinya. Dan hakikatnya telah menyesatkan orang ramai. Jelas? Dan penyakit ini telah menular sekarang. Ketiga-tiga jenis jahil ni memang tengah menular sekarang ni, akhir zaman. Memang tengah menular. Dan saya khawatir. Saya tak sebut kat sini. Saya yakin kat sini tak adalah, insya-Allah. Kalau ada kita rukiah ramai-ramai, insya-Allah. Saya baca hizib tinggi sikit. Boleh tuan-tuan Harapnya tak adalah. Harapnya tak ada. Saya dulu di pondok pernah kena tanya juga. Saya pernah cerita kot dulu, kalau ingat lagi lah. Syarah Bidayatul Hidayah. Dia tanya pada saya, apa itu rukun agama? Kita pernah dengar rukun Islam je, rukun iman, rukun ihsan. Dia tanya rukun agama kat saya. Saya pula orang baru mengaji, hidup pondok. Memang dungu jugalah masuk dengan jahil juga. Dah terpenga-penga pula. Pertama dia tanya, kau mengaji kat pondok Tok Guru ni? Dia cakap, ya. Sekarang aku nak tanya kau. Apa dia rukun agama, dia tanya. Dah sudah. Baiknya saya waktu tu saya tak jawab lah, tak macam sekarang kan. Sebab dulu tak tahu. Sekarang ni dah tahu, insya-Allah lah ada kekuatan sikit nak jawab. Kan? Ni kuat kat sini je tuan-tuan. Depan dia tak ada kita marah-marah. Dengan kasih sayang. Di sini untuk menegaskan hati. Untuk menolak. Sebab tu perlu ada takkid, penekanan. Kalau dalam kuliah. Seperti para masyayikh, guru-guru kita. Tok-tok guru saya pun, Masya Allah. Dalam kuliah, Masya Allah. Kalau boleh berdiri, dia berdiri lah cakap. Kalau boleh berdiri lah. Sebab orang beri kursi je kat dia. Kalau berdiri, dia berdiri cakap. Tapi kalau berhadapan dengan mereka ini penuh kasih sayang kita lihat. Kadang-kadang dia mendahulukan mereka ini daripada anak murid dia. Dia dahulu dulu, meh duduk. Dengan kasih sayang. Itu di luar. Tapi di sini untuk mengentak hati kita ini. Supaya tidak tergolong dalam kelompok ini. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Dan kebanyakan daripada perkataan mereka, semuanya tinggi-tinggi lah. Memang tak faham. Dan sebenarnya hakikat mereka pun tak faham sebenarnya. Dia kata nanti kau pergi cari dulu, dia cakap. Kau pergi cari dulu. Nanti dah jumpa, kau jumpa aku. Saya jumpa dia sampai sekarang, dia tak jawab lagi. Kat sini pun ada jawab juga. Allahu Akbar. Macam-macam keadaan Dan Imam Ghazali juga sebut, maka soalan yang seperti ini juga tidak maksud tidak perlu dijawab. Kelompok-kelompok yang bertanya kepada kamu ini, kalau kamu mengaji ilmu agama, memang ujian orang mengaji macam tu tuan-tuan. Dia akan diuji dengan orang macam ni. Macam mana keadaan dia? Tinggalkan mereka. Dan kata Imam Ghazali,
Maka soalan yang seperti ini juga tidak perlu dijawab kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim." Jelas Nabi sebut. Kami para nabi-nabi, kata Rasulullah, disuruh mempercakapi, yakni menuturkan perkataan ataupun menyampaikan sesuatu ilmu kepada sekalian manusia mengikut kadar akal mereka. Yang tinggi-tinggi ni tak perlu. Ambil yang dasar-dasar, tuan-tuan. Tetanggu saya, Maulana Abdul Hamid, fidahullahu ta'ala, kita ni biarlah buat kerja potong rumput bawah ni tak apa, dia cakap. Jangan nak ambil kerja, pergi ambil madu kat atas. Kena sengat satu hal dah, dia cakap. Kalau jatuh pun satu hal, dia cakap. Dua-dua risiko. Maka yang madu ni bagi pada ahlinya cukup. Kita main yang bawah ni cukuplah. Semoga Allah pandang kita walaupun rendah. Allah tidak memandang ilmu tinggi ataupun rendah kita, tidak. Tapi sejauh mana kita mengamalkan ilmu tersebutlah yang Allah pandang. Tu kena pegang betul-betul, insya-Allah, tuan-tuan. Dan yang keempat, yang terakhir, adapun kejahilan yang dapat diubati. Barulah dapat yang keempat ni, yang boleh diubati. Apa dia? Ialah kejahilan yang ada pada seseorang yang benar-benar mencari petunjuk dan ia mempunyai akal yang baik. Maksud akal yang baik ni apa? Dia sedar diri dia nak mengaji. Dia sedar. Ada orang dia datang dia tak sedar nak ngaji. Ada. Dia datang-datang, tak apalah, duduk je. Macam tu. Tak. Para ulama menyebut dia mempunyai akal yang baik, dia sedar bahawa dia datang untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan cepat memahami sesuatu masalah. Kerana usaha dia untuk mendalami ilmu tadi, maka Allah akan memberikan kecepatan dalam akalnya. Ini memang lumrah orang mengaji ilmu agama. Ayat pertama tak faham. Apa ustaz cakap? Biasanya dia uji ketika ni, tak payah datang. Kalau dia usaha tetap untuk memahami, bertanya dan sebagainya, dia tambah lagi. Duduk kali kedua, kali ketiga, duduk lagi. Para ulama menyebut dengan usaha dia tadi akan menyebabkan dia tergolong dalam mereka yang boleh diubati kejahilannya. Jelas? Boleh diubati. Sikit lagi tuan-tuan, boleh sikit lagi. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad, marah, cinta akan kedudukan dan harta benda. Ni bukan kerana ni. Pertama, dia datang bukan kerana dia bertanya ataupun nak menuntut ilmu kerana sifat hasad. Mana kita sebut kelompok yang pertama. Kemudian kerana marah. Ada juga orang datang sebab marah, ada. Saja je nak uji Tok Guru tu, kan? Dia marah, Tok Guru ni cakap lebih ni, dia cakap badanlah kecil. Umur pun muda lagi, cakap lebih pula. Meh aku uji sikit. Boleh? Allahu Akbar. Dan cinta akan kedudukan. Apa maksud cinta akan kedudukan bagi mereka yang berilmu? Ini memang diuji juga bagi mereka yang berilmu. Dia rasa lebih baik pada orang lain. Kedudukan juga. Pada sudut diri dia. Saya dah tahu dah ni, dah khatam kitab satu ni, dia cakap. Tak nak rujuk saya ke? Habis. Dan para ulama menyebut penyakit ni sentiasa datang. Syaitan, dia akan datang bagi mereka yang menuntut ilmu. Dulu jahil, biasa je. Biasa-biasa je datang. Tak pergilah. Ada cerita drama ni. Tu okey lagi. Ni biasa-biasa je. Tapi bila dah sampai peringkat mereka yang dah menuntut ilmu ni, dia dah mendalami batin hati dia, nur dalam hati dia. Dia akan diuji dengan perkara ni. Kebanyakan juga pada sudut asatizah ni, saya cakap pada diri saya. Apabila dia telah dimuliakan oleh orang ramai, dia terlupa akan hatinya. Dia khawatiri ni. Terlupa akan hatinya apa? Maksud hati dia menuntut ilmu tadi. Dan maksud dia menyampaikan ilmu tersebut, adakah semata-mata untuk melihat diri dia lebih baik pada orang lain? Ataupun ke depan daripada orang lain. Dan di sini juga disyarah oleh Imam Ghazali kalau dalam kitab Ihya lebih dalam lagi apa dia? Dia mencintai kedudukan ini bukan kedudukan di kalangan orang yang jauh daripada dia, tapi orang yang dekat daripada dia.
Dapat. Yang dekat daripada dia. Maksud dia apa? Di kalangan kawan-kawan dia. Dalam ramai-ramai, saya ni boleh baca doa lebih sikit. Orang lain tak tahu ni. Saya mengaji lebih sikit ni daripada orang lain. Sebab para ulama menyebut mencintai kedudukan ataupun hubbud dunia ataupun dengan tafsiran yang sebenar riak di kalangan orang lain sebenarnya lebih besar adalah di kalangan yang terdekat daripada kita. Terdekat daripada kita. Sebab hari-hari jumpa. Tu kena takut tu. Takut sesama kita. Semoga Allah pelihara hati kita insya-Allah. Dan harta benda. Dan ia adalah benar-benar orang yang mencari jalan yang lurus. Jalan yang lurus dengan makna mustaqim, mereka yang istiqamah. Mustaqim, jalan yang lurus dengan makna mustaqim tadi dengan bagi isim fa'il bagi istiqamah. Mustaqim, mereka yang istiqamah siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada tiga jauh dah daripada kita. Nabiyyin, siddiqin, syuhada tak ada dah. Bukan tak ada, insya-Allah lah tak masuk, termasuk saya. Susah nak masuk tu peringkat tu. Tapi satu lagi ada jalan, yakni salihin. Mereka yang beramal soleh dengan ilmunya. Inilah mereka yang berada pada jalan yang lurus, yang mengamalkan ilmunya. Dan pertanyaannya bukan berasaskan kepada hasad dan keras kepala atau semata-mata hanya mau menguji kepintaran orang yang ditanya. Ni semua kena tengok. Walaupun dia ni boleh diubati penyakitnya, Imam Ghazali tetap tegur. Kadang-kala dia dah ada ilmu dah. Dia dah tahu dah benda tu. Kan? Tok Guru ulang balik je kat depan tu. Kan? Ni saya dah tahu dah ni. Saya dah tahu dah. Tak payah dengar lah dia cakap. Tak penting. Diuji ilmu ini. Diuji. Allah melihat sudur kita. Kamu rasa lengkap dengan apa yang kamu faham saja? Dan kamu rasa itu cukup dengan peramalan hidup kamu? Kamu rasa cukup untuk diwariskan pada keturunan kamu? Kamu silap. Sebab walaupun diulangi oleh guru yang seterusnya, walaupun kamu tahu, ada tok guru datang, syarah benda sama yang kamu faham, tapi hakikat kefahaman akan lain. Ini hanya akan difahami bagi mereka yang mendalami ilmu tersebut. Kalau dia hanya mengambil ilmu sebagai kemahiran. Kemahiran dengan makna apa? Sekadar untuk dia tahu saja. Tahu ni dengan makna apa? Orang tanya saya boleh jawab. Bukan untuk amal. Beza. Untuk amal lain. Untuk amal ni setiap kali dia duduk, walaupun diulangi ilmu tersebut, tetap dia merasa rendah. Sebab ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Setiap kali kamu mendengar hadis Nabi, kamu kena rasa dalam hati kamu tak pernah dengar hadis tersebut. Kena rasa dalam hati. Walaupun zahir kamu dengar, kamu tahu hadis tadi. Tapi kalau tanya betul pun tak ingat pun. Kan? Kalau tanya betul pun tak ingat. Ingat certain je. Kalau dalam kajian, kan saya pernah sebut, kajian kalau dalam 40 minit syarahan, macam ni 40 minit ni, syarahan, kita boleh ingat berapa minit? 5 ke 15 minit sahaja. Itu pun luck lah bagi orang yang sungguh-sungguh. Kecerdasan akal. Ada orang ingat satu patah. Ada? Ada balik tak ingat langsung. Dia keluar tu tak ingat langsung. Apa tadi cakap entah? Dia kena buka dulu. Dia macam tu. Para ulama sebut itu memang realiti. Ini semua kenapa? Kenapa jadi macam ni? Para ulama menyebut kembali pada hadis Nabi. Innama a'malu binniyat. Bermula pada niat awal kamu menuntut tadi. Sebab itu, bila kamu keluar sahaja memegang kitab untuk menghadap guru kamu, kalau kamu tidak pelihara niat kamu, kamu takkan dapat hasil ilmu tu, takkan dapat. Dia tidak bercambah dalam hati. Tak cambah. Orang pandai ni dah banyak. Banyak orang pandai dah. Kalau pada sudut bukan Islam, lagi ramai pada kita. Tokoh-tokoh orientalis, mereka hafal kitab Bukhari. Kitab Bukhari, hadis 3,000 tu hafal. Tapi tak perlu Islam. Siap boleh komen Imam Bukhari lagi. Dia cakap Imam Bukhari ada riwayat ke hadis-hadis yang lemah. Dia boleh tahu, orientalis boleh tahu hadis tu lemah. Memang betul pun dia tahu sebab dia mengkaji ilmu hadis. Antara Golzilha. Dia dikaji di universiti tentang
fahaman-fahaman yang salah, yang menolak ataupun memerangkap orang-orang cendekawan di dalam pemikiran Islam. Dia berjaya untuk mengambil pemikiran-pemikiran orang yang baru-baru nak belajar ni ataupun cendekawan-cendekawan yang hebat untuk diambil fahamannya, duduk dalam fahaman orientalis walaupun dalam Islam. Bahaya akhir zaman ni. Allahu Akbar. Macam-macam jenis fahaman ada. Allahu Akbar. Yang ada pun tak habis nak jawab lagi. Allah. Allah. Sikit lagi sikit lagi. Dan pertanyaannya bukan berasaskan pada hasad dan keras kepala atau semata-mata hanya mau menguji kepintaran orang yang ditanya. Maka orang yang seperti inilah, kata Imam Ghazali, yang dapat menerima pembaikan, maka soalannya harus dijawab. Bahkan wajib, kata Imam Ghazali, ke atas engkau menjawab segala soalannya itu. Jelas? Maka semoga Allah Ta'ala golongkan kita pada mereka yang keempat ni. Tapi yang jahil, memang jahil pun kita. Memang jahil pun kita. Itulah sifat kita. Dan sebelum kita meneliti kitab Aqidah Awam, Aqidatul Awam ataupun Bidayatul Hidayah, perlu tanam sungguh-sungguh dalam hati kita ini, bahawa bila kita sampai di rumah Allah ini, orang yang paling jahil sekali adalah saya. Saya yang paling tak tahu. Maka dengan fahaman inilah, dengan niat inilah, pandangan Allah akan berada dengan kita, para ulama sebut. Dan pandangan inilah yang kita nak. Dan daripada pandangan nur inilah para ulama menyebut akan membuka hati kita ini untuk menerima apa sahaja jenis ilmu. Bahkan para ulama menyebut, kata guru saya, ada berapa orang dekat pondok, memang ada. Dia duduk celup-celup je. Maksud celup ni maksud dia duduk pondok. Tapi dia duduk ni jarang-jarang tengok dia ni jawab soalan dengan tok guru. Kalau tok guru jawab tu, tanya, dia jarang. Kalau di kalangan orang lain, dialah yang paling lambat sekali. Paling lambat sekali nak faham. Dan ada kalanya kerana kejahilan dia tadi, kerana merendah diri atas dia rasa tak pandai tadi, ada kalanya kelas-kelas nizami, kelas-kelas umum macam ni. Tok guru ada buat kelas umum untuk orang kampung datang. Kalau nizami untuk kami pondok saja, tapi yang umum disegan untuk datang. Sebab dia takut kerana kedungungan dia tadi, kejahilan dia tadi, lambat dia faham, menyebabkan kitab tak bergerak. Sebab Tok Guru kenal dia. Tok Guru tahu dia tak faham. Maka Tok Guru akan ulang demi ulang untuk dia. Tapi kebanyakan orang yang begini diberikan sir-sir, rahsia-rahsia yang tidak diberikan pada orang lain. Yakin tak tuan-tuan? Kena yakin benda ni. Kerana apa? Dia menuntut ilmu dengan kejahilan diri dia. Dia merasai dia tidak mempunyai apa-apa. Beza tuan-tuan. Benda ini dirasai dengan dalaman. Bila kita menghadap guru, kita menyerahkan keseluruhannya. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui. Dan melalui perkataan guru inilah kau memberikan ilmu kepadaku. Dia merasai dengan hatinya, maka Allah beri ilmu tu. Kebanyakannya selepas mengaji pondok dia jadi. Yang mana pandai semua tak jadi. Ada lain-lain bidang semua jadi macam ni, ada yang jadi berjaya juga. Tapi dalam bidang yang sepatutnya tak berjaya. Dia tak pergi pada bidang yang sepatutnya. Orang yang lebih kurang ni, dia lah naik. Dia lah naik jadi tunggu. Haiwan, insya-Allah semoga Allah pilih kita. Allah pandang diri kita. Allah betulkan niat kita. Allah sucikan hati kita. Allah beri peluang kepada kita untuk kita merasai rasa jahil dalam hati kita ini. Dengan sebenar-benar kejahilan, kita kena rasa betul-betul dengan Allah, bukan dengan orang, dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya rendah diri itu istiqamah bila menghadap setiap daripada para masyayikh guru-guru kita untuk diberikan taburan ilmu daripada mereka, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Tepat nak qomat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub.
ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pada nafsu amarah, kelemahan saya, apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada saya yang berbicara ini untuk saya mengamalkan ilmu tadi, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dengar sama-sama kita dapat amalkan, ambil i'tibar dan sampaikan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.